Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Saya ingin memberikan sedikit update berkaitan dengan kes hasutan Muhyiddin Yassin. Jadi hari ini pendakwa menfailkan bantahan awal terhadap permohonan Muhyiddin Yassin. Apakah permohonan itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Dan kes hasutan ini adalah melibatkan yang di Pertuan Agung sebelum ini. Jadi mungkin kes hasutan ini sebenarnya berkaitan Muhyiddin Yassin ya, yang tidak berpuas hati kerana tidak dilantik menjadi Perdana Menteri. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Noper Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia sahabat semua. Kes hasutan pendakwa akan file bantahan awal terhadap permohonan Muhyiddin Yassin. Jadi peguam mewakili Muhyiddin Yassin memaklumkan mahkamah pihaknya memfailkan permohonan untuk merujuk persoalan undang-undang pada 4 April lalu. Jadi pihak pendakwaan akan mengemukakan bantahan awal terhadap permohonan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bagi merujuk persoalan undang-undang berhubung Akta Hasutan 1948 ke Mahkamah Persekutuan. Timbalan pendakwa rakyat Razali C. Ani memaklumkan perkara itu kepada Hakim Mahkamah Tinggi Mahkamah Jamil Husin ketika pengurusan kes hari ini. Terdahulu peguam Amir Hamzah Harsad yang mewakili Muhyiddin memaklumkan mahkamah pihaknya memfailkan permohonan untuk merujuk persoalan undang-undang itu di bawah Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1994 berhubung kes hasutan anak guamnya pada 4 April lalu. Untuk makluman mahkamah, katanya, pihak kami telah memfailkan affidavit sokongan dan kami juga akan memfailkan affidavit tambahan bagi menyokong permohonan tersebut. Memandangkan notis permohonan itu belum dimeterai, kami memohon mahkamah menetapkan tarikh pengurusan kes selanjutnya dan memohon kehadiran anak guam kami dikecualikan pada prosiding yang akan datang, katanya, yang turut dibantu peguam Joshua T. Hakim kemudian menetapkan 29 April ini untuk pengurusan kes selanjutnya dan membenarkan permohonan pembelaan agar kehadiran pengurusi Perikatan Nasional itu dikecualikan pada prosiding yang akan datang. Kes itu pada asalnya disebut di Mahkamah Seksyen Gua Musang, Kelantan pada 27 Ogos 2024 sebelum dipindahkan ke Mahkamah Tinggi di sini. Muhyiddin 77 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menyebut perkataan menghasut semasa kempen PRK Negeri di Dewan Semai Bakti Feldah Perasu antara 10.30 malam hingga 11.50 malam 14 Ogos 2024. Kenyataan itu berhubung dakwaan beliau tidak dijemput yang di Pertuan Agung selepas PRU 15 untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, walaupun dikatakan mempunyai sokongan 115 daripada 222 ahli parlimen ketika itu. Beliau didakwa melakukan kesalahan Seksyen 41B Akta Hasutan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Samah membawa hukuman denda tidak melebihi 5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya.
Pendakwaan turut dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Azalina Rasdi, Nadia Muhammad dan Abdul Malik Ayub. Jadi itu antara perkembangannya sahabat semua. Apabila Muhyiddin sebenarnya cuba membatalkan, tapi akhirnya pihak pendakwaan turut mengambil langkah pantas untuk menghalang perkara itu berlaku. Mereka juga telah memfailkan supaya ianya tidak berlaku. Jadi sebelum saya akhiri sahabat semua, saya juga ingin memberikan sedikit update berkaitan dengan pempengaruh politik yang dikatakan menghasut, menghina dan menfitnah. Jadi ini antara perkembangan, dikatakan pempengaruh politik antara dua suspek yang disiasat oleh SKMM. Jadi mari kita baca kenyataan media ini. SKMM berkata pempengaruh politik itu disiasat kerana membuat sentimen perkauman, termasuk isu lagu kebesaran negeri Perak. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia membuka 4 kertas siasatan terhadap 2 individu, termasuk seorang pempengaruh politik kerana memuat naik kandungan menyentuh isu agama, raja dan kaum di media sosial. SKMM juga dalam kenyataan berkata, sesi rakaman percakapan bagi kedua-dua suspek dijalankan hari ini di pejabat SKMM di Cyberjaya bagi membantu siasatan. Menurut seorang daripada individu terbabit merupakan pempengaruh dan aktivis politik yang menimbulkan sentimen perkauman, melibatkan lagu kebesaran negeri Perak, pengambil alihan menara Kuala Lumpur dan pemecahan monopoli Petronas dan gas di Malaysia. Satu unit telefon bimbit dan kad SIM milik suspek disita bagi tujuan analisis forensik, katanya dalam kenyataan, sambil menambah kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 2331A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya lagi telefon bimbit bagi seorang lagi suspek turut disita polis bagi siasatan atas kesalahan yang berlainan. Jadi orang ramai dinasihatkan menggunakan platform media sosial dengan penuh tanggungjawab serta berhemah dan tidak memuat naik sebarang kandungan berunsur 3R yang boleh mengancam keharmonian kaum dan agama di negara ini, katanya. Itu antara perkembangan lain berkaitan dengan pempengaruh yang dikatakan membuat hasutan dan juga menfitnah. Jadi anda tahu siapa individu itu, antaranya adalah Ratu Penfitnah, Ratu Naga. Jadi terima kasih. Sampai sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen dan pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian jadi daripada Orang Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.